Hari ini kita akan belajar tajuk baru. Okey, Zarif boleh present lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ana akan membentangkan tentang maksud dan hukum puasa. Okey, yang pertamanya adalah maksud puasa dalam bahasa. Maksud puasa dalam bahasa ialah menahan diri. Manakala maksud puasa dalam istilah ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari mengikut syarat tertentu dan disertai dengan niat puasa. Seperti kita tahu, kita puasa kita mula tak boleh makan tu daripada subuh sehinggalah maghrib. Dah maghrib tu kita dah boleh makan dah. Jadi hukum puasa ialah wajib bagi setiap individu Muslim. Jadi untuk 3 soalan kuis, Ana telah menyediakan 3 soalan. Yang pertama ialah Mike ialah seorang yang sentiasa berminat akan agama Islam tetapi tidak beragama Islam. Adakah Mike wajib menunaikan puasa? Okey, kita buka. Siapa nak jawab? Harus. Okey, adakah jawapannya harus? Ya, Ustazah. Jawapannya harus. Saya dapat di internet. Harus. Saya pun tak pasti sangat. Okey, tak apa, teruskan dengan soalan kedua. Nanti Ustazah ulas. Okay, bagi soalan kedua ialah apakah ganjaran yang diberi kepada orang yang bukan Islam tetapi berpuasa? Okay, ada apa ganjaran? Ada ganjaran. Okey, betul. Untuk soalan terakhir ialah jika Ali membuka puasa sebelum maghrib, adakah dikira sah puasa itu? Batal puasa dia. Batal. Okey, Zarif untuk jawapan ketiga betul? Jawapannya batal? Betul, Ustazah. Okey, betul. Okey, untuk soalan satu ni, Mike ini masih tidak beragama Islam walaupun dia berminat tetapi dia bukan Islam. Maka Mike ni dia tak wajib lah menunaikan puasa. Dia berkaitan dengan soalan kedua, di mana kalau dia berpuasa pun dia tidak dapat apa-apalah, melainkan dia hanya dapat lapar dan juga dahaga sahajalah. Okey, terima kasih kepada Zarif, pembentangan yang bagus. Okey, kita pergi pula kepada pembentang yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari puasa. Yang first, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. So jadi kat sini Allah suruh kita puasa ni supaya kita lebih bertakwa, sebab time puasa ni kita mudah untuk buat amal kebaikan. Contohnya macam baca Al-Quran, solat sunat duha, solat sunat tarawih. Yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Maksudnya, berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan dan berayalah kamu kerana melihat anak bulan Syawal. Faris ada kuis ke untuk? Ada. Ada. Yang pertama, bilakah puasa difardukan? Okey, bila puasa difardukan? Apa tadi? Iya, betul. Okey, 1 markah untuk Putri. Okey, terima kasih Faris. Okey, kita teruskan dengan pembentang yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hari ini Ana nak sambung pembentangan pasal puasa benteng diri dalam tajuk syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ni sesuatu yang bergantung kepada ketentuan wajib atau tidaknya ke atas seseorang. Maksudnya kalau kita dah ada syarat-syarat ni, kita wajib berpuasa. Yang syarat ni ada 5. Yang pertama ialah beragama Islam. Puasa ni macam mana yang Zarif cakap tadi, puasa ni diwajibkan bagi orang Islam. Maksudnya orang bukan Islam iaitu kafir tak payah tidak diwajibkan berpuasa. Kalau orang bukan Islam yang berpuasa, maka dia ada maknanya puasanya kerana berpuasa tu salah satu cabang dalam kehidupan sebagai seorang Islam. Yang kedua, seseorang itu telah baligh. Bagi kanak-kanak yang telah baligh, maka wajiblah dia berpuasa. Seperti dalil iaitu hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diangkat kalam tulisan amalan daripada 3 jenis manusia, iaitu daripada orang tidur sehingga dia bangun, daripada kanak-kanak sehingga dia bermimpi iaitu baligh, dan daripada orang gila sehinggalah dia berakal. Riwayat Abu Daud. Syarat wajib yang ketiga ialah berakal.
Masuk berakal ialah fikirannya waras dan sihat. Orang gila tidak wajib berpuasa. Tapi jika gilanya hanya untuk sementara, maka adalah wajib ke atasnya untuk mengqadakkan puasa yang tertinggal semasa dia didatangi gilanya itu. Contoh orang gila yang sementara adalah macam orang yang kena histeria, sedih keterlaluan, lepas tu lupa diri yang menghadapi, maksudnya macam sedih sangat, lepas tu ada yang stres sangat. Mereka ada kemungkinan boleh sembuh. Orang yang gilanya berterusan, dia tak wajib berpuasa dan tak wajib untuk mengganti segala puasanya itu, kerana orang gila dah lepas dari segala hukum syarak dan tiada dosa ke atasnya. Keempat ialah tidak uzur syar'i yang mengharuskan berbuka. Maksud tidak uzur syar'i ni sebenarnya kalau kita buat benda ni, kita diharuskan untuk berbuka. Dia benda-benda ni ialah satu jenis uzur yang kalau kita buat, kita kena harus berbuka. Contoh-contohnya macam bermusafir, sakit yang memudaratkan dengan orang yang tidak mampu berpuasa. Kalau sakit yang memudaratkan ni, maksudnya kalau kita puasa tu, kalau dia lagi sakit, kalau dia puasa, maka pada waktu itu dia wajib berbuka. Tapi kalau dia puasa tapi dia still okey lagi, dia boleh puasa lagi. Terusnya ialah musafir. Musafir yang tidak melebihi 83 km dengan syarat ia adalah pemusafiran yang dibenarkan dan mencukupi seluruh hari. Maksudnya dia daripada pagi tu dia dah kena musafir dah. Seperti yang dah diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah dia berbuka. Kemudian wajiblah dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Orang yang sakit ataupun dalam musafir tu memang dia tak diharuskan berpuasa pada hari tu, tapi dia akan kena ganti balik puasa yang dia tak puasa tu. Lepas tu ialah tidak uzur syar'i yang menghalang berpuasa. Maksudnya benda ni, uzur-uzur ini dia menghalang berpuasa sebab dia akan membatalkan puasa tu. Tidak uzur syar'i yang menghalang berpuasa tu haid atau nifas. Kalau bagi perempuan, walaupun dia tinggal lagi 1 jam nak berbuka, tapi bila dia sedar dia haid pada hari itu, maka puasanya itu tidak dikira. Lepas tu seterusnya ialah gila walaupun sekejap. Kalau seseorang tu dia jadi gila walaupun buat satu saat, maka dia punya puasa tu pun akan terbatal. Pitam sepanjang hari pun sama. Maksudnya daripada subuh tu dia dah pitam sampailah nak buka nanti, puasa dia tu tak dikira. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Ya, Farisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan bentang tentang syarat sah puasa. Okey, syarat sah puasa ni dia adalah sambungan untuk syarat wajib puasa. Bila dia dah lepas syarat wajib puasa, dia perlu pula lepaskan syarat sah puasa. Dia ada 3. Yang pertama ialah Islam dan bukan kafir. Adapun puasa seorang mu'alaf atau orang yang masuk Islam adalah sah berdasarkan hukum Islam. Saudara Islam ni juga, dia mengajar melakukan kebaikan, gandakan ibadah dan amalan seperti membaca Al-Quran dan memperbanyakkan amalan sunnah. So maksudnya kalau orang tu kafir, dia kalau macam tadi yang kita belajar tadi, kalau orang kafir, dia puasa pun tak dapat apa-apa kan. Dia just dapat lapar dan dahaga. Tapi kalau dalam Islam dia wajib berpuasa. Okay. Yang kedua ialah mumayyiz. Mumayyiz ni ialah dapat membezakan yang baik dan yang buruk. Ramai berpendapat bahawa usia kanak-kanak mula mumayyiz kebiasaannya bermula pada umur 5 hingga 11 tahun. Meskipun demikian, orang tua wajib mendidik anak dalam Islam sejak anaknya untuk berpuasa. Maksudnya walaupun dia tak wajib untuk berpuasa, tapi kalau dia berpuasa pun sah. Dia memang kena didik daripada kecil lagi untuk berpuasa. Dan yang ketiga ialah tidak uzur syar'i yang menghalang berpuasa, iaitu haid atau nifas, gila walaupun seketika dan pitam sepanjang hari. So ini adalah hadis mengenai wanita yang sedang haid dan nifas. Dari Muazzah dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah seraya berkata,
kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha solat? Maka Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku menjawab, aku bukan Haruriyah. Akan tetapi, aku hanya bertanya. Dia menjawab, kami dahulu juga mengalami haid. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha solat. Berdasarkan hadis tersebut, wanita yang sedang haid atau nifas boleh meninggalkan puasa. Akan tetapi wajib untuk menggantinya atau mengqadhanya di lain hari selain bulan Ramadan. Seterusnya untuk soalan kuis. Okay, yang pertama, adakah puasa Aina sah sekiranya dia tidur sepanjang hari? Berikan pandangan anda. Puasa dia sah tapi sia-sia. Sia-sia. Okey, Farisha, macam mana jawapannya? Betul. Yang kedua, adakah kanak-kanak yang belum balik sah puasanya? Sah jika dia ikut syarat. Sah. Sah jika dah mumayyiz. Okey, nombor 3. Okay. Yang ketiga, puasa Farhan tidak sah. Berikan sebab munasabah. Hitam sepanjang hari. Betul Farisha? Hitam sepanjang hari? Betul. Okey, Putera dapat markah. Putera dapat markah. Alright. Okey, terima kasih Farisha. Dan terakhir Hafiz. Hafiz dah ready dah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak bentang pasal tajuk ni ke Islam rukun puasa. Okay, pertama sebelum kita belajar pasal rukun puasa ni, kita kena tahu dulu apa maksud rukun. Rukun ialah sesuatu yang mesti dilakukan atau syarat untuk melakukan sesuatu. Jadi rukun ni dalam melakukan sesuatu dia wajib dilakukan. Kalau rukun ni tak dilakukan, terbatal lah sesuatu. Maksudnya tak sah sesuatu. Maksudnya rukun-rukun puasa ni ada dua. Pertama, kita kena niat puasa. Kedua, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jadi niat puasa, nawaitu samaruddin an ada ifadi syahri ramadana hazi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa pada esok hari disebabkan menunaikan fardu bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jadi niat puasa ni dia mesti dilakukan setiap hari walaupun kita dah niat untuk sebulan. Sebab dia ada banyak pendapat. Tapi kalau kita ikut mufti kita kena perbaharui niat kita setiap hari. Seterusnya perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum banyak atau sedikit sampainya ain ke rongga tengah badan melalui laluan yang terbuka. Ain bererti fizikal, sesuatu yang terlihat pada mata. Orang tengah masuklah bahagian otak dan bahagian bawah halkum, perut dan terus kemaluan. Laluan terbuka seperti lubang mulut, hidung, kubur dan dubur. Ketiga, sengaja muntah. Empat, persetubuhan. Kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Enam, datang darah haid atau nifas. 7, gila dan murtad. Sini pula dia macam benda-benda lain yang boleh batalkan puasa. Contohnya merukuk. Merukuk ni kita ikut ulama ramai yang berpendapat merukuk ni membatalkan puasa. Jadi kalau kita merukuk kita mesti qada. Kedua pula penggunaan inhaler. Inhaler ni tidak membatalkan puasa. Ikut banyak ulama sebab bahan yang masuk dalam badan kita gunakan inhaler ni sedikit. Jadi hukum penggunaan inhaler waktu puasa ni sama dengan hukum berkumur atau beristinsyak. Istinsyak tu masukkan air dalam hidung waktu ambil wuduk. Yang ketiga, mengambil setikan. Setikan kita ambil injection kan. Injection tu kalau dia terus ke dalam urat jadi tidak batal. Istilahnya kita masuk ke quiz. Quiz pertama, adakah sah puasa seseorang yang berpuasa tapi tidak melakukan solat? Sah. Sah. Tim puan tadi ya? Yang ni dia Lagi tadi. Hafiz jawab dulu. Okay. Kedua, bilakah masa yang dibolehkan untuk kita berniat puasa? Lepas solat Isyak atau Sebelum terbit fajar. sebelum Ramai nak jawab ni. Betul. Jawapan dia daripada terbenam matahari sampai terbit fajar. Terbit fajar sadiq. Ketiga, adakah sah puasa orang yang pingsan daripada fajar hingga terbenam matahari? Sah. Jawapannya, kalau orang tu pingsan daripada start puasa sampai habis puasa, tidak sah. Seterusnya dah habis dah pembentangan ni. Okay, kita minta seorang untuk membaca doa habis belajar. Walas innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Okey, terima kasih.